Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jom belajar matematik bersama Cikgu Saiful. Kali ini berkongsi matematik tingkatan 1 bab 5 ungkapan algebra. Algebra adalah berasal daripada perkataan al-jabar dari sebuah buku nukilan ahli matematik berbangsa Arab Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, juga terkenal sebagai bapa algebra. Jadi di bawah tajuk ini, standard kandungan ada dua. Yang pertama kita tengok pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Di bawah standard kandungan ini ada 5 standard pembelajaran, tapi untuk bahagian pertama ni kita tengok 3 saja dululah. Yang pertama, menggunakan huruf untuk mewakili kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya menyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberi justifikasi. Yang kedua, menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi. Dan yang ketiga untuk kali ini, menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, untuk yang pertama ni, kalau ayat yang pertama kamu baca tu, pen juga tu batas ni. Letakkan warna siap. Okey. Okey. Lari juga. Tengok, ni. Menggunakan huruf. Huruf kamu tahu kan? Huruf dari A sampai Z lah. Okey, Z. Nak guna huruf untuk wakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Kuantiti yang tidak diketahui nilai itulah yang kita panggil sebagai pemboleh ubah. Okey. Dan pemboleh ubah tu pula dia ada yang nilai tetap ataupun nilai yang berubah. Jadi kat sini apa yang penting kita kena tahu apa itu pemboleh ubah dululah. Jadi pemboleh ubah, pemboleh ubah ni yang penting lah. Pemboleh ubah dalam sains kamu tengok satu dalam eksperimen yang kamu jalankan, maksudnya pemboleh ubah yang kamu nak tengok dia bergerak balas ataupun yang dimalarkan. Kalau dalam matematik, pemboleh ubah ni adalah kuantiti yang kita tak ketahui nilainya lagi lah. Dan pemboleh ubah ni ada dua kan, tadi kita tengok kat atas tadi dalam ayat, dalam standard pembelajaran pun dah maklumkan dia ada satu nilai yang tetap. Maksudnya pemboleh ubah boleh jadi satu pemboleh ubah yang punya nilai tetap ataupun satu lagi nilai yang berubah lah. Dan daripada sana juga kita dapat ketahui bahawa pemboleh ubah ni kita boleh wakilkan dia dengan simbol lah. Boleh guna simbol, kalau kamu suka simbol love ke, segi 4 pun boleh, segi 3 pun boleh. Tapi biasanya kita guna huruf abjad lah. Tadi berhuruf lah, dari A sampai Z lah. Okey. Sebenarnya kamu pernah belajar di sekolah rendah dulu tentang algebra ni, maksudnya pemboleh ubah ni. Tapi mungkin perwakilannya lain lah. Tengok, cikgu tunjuk contoh supaya boleh ingat lah. Dah nampak kan? Tengok, kalau dulu ada soalan yang macam ni kan, yang pertama ni. Macam mana kita nak cari nilai bagi nilai yang sesuai diisi dalam kotak warna pink tu lah. Berapa nilai kotak pink tu supaya kamu boleh
tulis penyataan matematik ni dengan betul lah, ayat matematik ni dengan betul lah. Jadi berapa tolak 2 sama dengan 7. Jadi nilai yang sesuai dalam kotak segi 4 ni sama dengan berapa? Jadi kamu boleh tengok kan, sebenarnya ni macam masih tambah lah, 7 tambah 2 jadi 9 lah. Jadi tengok, mungkin nampak macam yang ni kamu boleh jawab. Jadi kalau cikgu tukarkan sikit ni, tengok tempat yang kotak ni ganti dengan X. X tolak 2 sama dengan 7. Jadi, apakah nilai X? Kan lebih senang nak cakap kan? Jadi, secara penyelesaiannya sama aja. Okey. Jadi, jangan risau. Okey. Taklah susah sebenarnya, sama aja. Cuma kita lagi ringkaskan lagi. Kita mudahkan lagi pengiraan dia. Kat sini kamu boleh tahu kan, berapa tolak 2 sama dengan 7 kan? 9 lah jawapan dia. Dia tak? 9 kita tambah je kan. 9 jawapan dia. Okey, jom kita tengok contohnya. Okey. Contoh soalan ni yang bagi standard pembelajaran yang pertama ni. Okey, soalan pun nak kita wakilkan setiap pemboleh ubah dengan satu huruf lah. Maksudnya kamu boleh pilih huruf apa yang sesuai. Okey, tengok. Kita nak wakilkan setiap pemboleh ubah dengan satu huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tentukan sama ada dia pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang tetap ataupun nilai yang berubah. Kalau nilai tetap, nilai berubah, jadi kamu kena bagi alasan atau sebab dia lah. Jadi tengok yang A ni, tinggi setiap murid di dalam kelas 1 UKM. Jadi apakah yang pemboleh ubah yang kita belum kena tahu lagi lah. Maksudnya nilai yang kita belum tahu, jadi kat sini tinggi ya kan. Tinggi murid lah. Jadi kita boleh wakilkan dia dengan dekat sini ya. Huruf apa? Nak guna apa? A boleh, B boleh, C boleh, T pun boleh ya. Okey. Ada setengah orang dia suka huruf T ni sebab tinggi jadi guna T. T sama dengan tinggi murid. Tinggi murid di dalam kelas 1 UKM lah. Okey. Nah, dah habis. Okey. Yang kedua ni, nilai tetap kan nilai berubah. Yang ni T adalah pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang berubah lah. Sebab setiap pelajar ataupun setiap murid di dalam kelas 1 UKM ni mempunyai tinggi yang berbeza-beza kan. Walaupun mungkin ada yang sama tapi ramai yang tak sama lah. Jadi dia T adalah pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang berubah. Okay, yang kedua, jarak di antara rumah Hazim dengan sekolah. Jadi yang kita belum pemboleh ubah tu adalah jarak lah. Jarak di antara rumah dan sekolah. Jadi kalau kita nak guna X pun boleh, Y pun boleh, J pun boleh. Okay, J sama dengan jarak. J-A-R. Jarak. Jarak dari rumah Hazim ke sekolah lah. Jadi jarak ni pemboleh ubah yang berubah ataupun mempunyai nilai yang tetap. Okay, jarak rumah kamu ke sekolah tak pernah berubah kan, tetap ya. Jadi J adalah nilai pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang tetap lah. Okay, yang ketiga, masa perjalanan email ke sekolah setiap masa. Okay, pemboleh ubah yang ini adalah masa lah kan. Sebab masa kita tak pasti. Jadi kalau kat sini cikgu guna M. Ataupun kamu boleh guna huruf-huruf lain pun boleh, tak masalah. M, masa perjalanan. Perjalanan. Okay, email. Okay. Tapi masa nilai pemboleh ubah tetap atau berubah. Setiap hari kamu datang ke sekolah, ambil masa yang sama. Tak kan? Ada yang cepat, ada yang lambat, bergantung pada keadaan di jalan raya lah.
Dan kalau kamu bangun lewat, tentulah lewat. Kalau datang awal, lewat. Ataupun kalau bertolak selalu pun mungkin kadang-kadang ambil 10 minit, kadang 20 minit. Kadang cepat, kadang lambat. Jadi, M adalah pemboleh ubah yang nilainya berubah juga. Okay? Jadi boleh cuba lagi soalan-soalan yang dalam buku teks untuk lebih faham lah. Next, kita pergi ke standard pembelajaran yang kedua. Untuk menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mempunyai suatu situasi lah. Sekejap dia tak pen. Okey. Di sini dia kata terbitkan ungkapan algebra. Ini kan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi. Ungkapan algebra ni kamu kena faham kan, dia terdiri daripada sebutan algebra lah. Sebutan algebra. Sebutan algebra, tak kita tengok apa dia. Okey, ungkapan algebra ni adalah sebutan algebra atau gabungan sebutan algebra. Sebutan algebra ada banyak, gabung dengan melalui operasi tambah dan tolak. Okay, sekarang kamu faham dululah, nanti kita tengok. Dan sebutan algebra tu pula, sebutan algebra adalah hasil darab pemboleh ubah dengan nombor. Tadi macam yang pertama tadi kita buat, kita ambil J sebagai jisim murid kan. J jisim. Kalau ada 2J, 3J, tengok J tambah J tambah J, jadi pun 3J ya. 3J pun adalah sebutan algebra. Kita punya satu sebutan algebra lah. J pun sebutan algebra. Okey, nanti tengok contoh nanti kamu boleh nampak macam pening kan. Jadi contohnya, okey tengok. X, Y, 2X, 2Y tambah 5. Tengok ini. Ini adalah sebutan algebra Y. Lepas tu dia sambung dengan, walaupun 5 ni nombor, tapi bila di dalam satu ungkapan ini, kita pun anggap dia sebagai satu sebutan algebra lah. Dan begitu juga yang di bawah ni. Atas ni. Okay, ni. Ini tengok 2/3P tolak 3Q tambah 3. Maksudnya ini satu sebutan algebra. 3Q satu sebutan algebra. 3 pun sebutan algebra lah. Sebab dia ada dalam ungkapan algebra ni. Ini tengok dia dihubungkan oleh operasi tolak dan tambah lah. AB pun adalah sebutan algebra. A darab B. Ini 0.5 XY pun sebutan algebra. 3MN lah. Maksudnya hasil darab pemboleh ubah dan nombor sekali. Jadi cuba kita tengok soalan dia agak. Okay. Macam mana kita nak tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi yang berikutlah. Okey, yang pertama ni. Kamu tengok dia baca ayat dia. Tolak 9 dari satu nombor S. 9 tolak S ke S tolak 9. Tolak 9 daripada. Maksudnya S tolak 9 ke. Okay. S tolak 9. Okay, ini jawapan dia lah. Sebab dia kata tolak 9 daripada satu nombor S. Maksudnya S tolak 9. Bukan 9 tolak S. Kena baca bagi faham sedikit. B pula hasil tolak P dan Q dibahagi dengan 8. Jadi yang ni kita boleh tulis hasil tolak P dan Q. Hasil tolak P tolak Q lah. Bahagi 8 boleh tulis macam ni lah. Bahagi 8. Oh, padam dia ni sikit. Okey, bahagi 8. 8 kat sini.
Ataupun kamu boleh tulis P tolak Q. Tulis kat bawah ni. P tolak Q. Buat kurungan dia dulu. Sebab yang ni kita buat dulu kan. Untuk bahagi dengan 8. Boleh lah. Tapi lebih senang kalau tulis yang atas tadi lah. Okey, yang C pula. Jumlah orang bagi Y gerabak kereta api. Jika setiap gerabak dapat membuatkan 52 orang. Faham tak? Maksudnya yang C ni dia buat kat bawah ni. Satu gerabak kereta api kan panjang kamu pernah naik tak? Okey, 52 orang lah. Jadi kalau Y gerabak satu gerabak 52. Kalau dua gerabak 52 darab 2. Kalau tiga gerabak 52 darab 3. Jadi kalau Y gerabak 52 darab Y lah. Biasanya kita tulis 52Y. Dekat itu ya. Okey. D pula. Ini kamu baca Puan Dini. Membeli M kilogram buah rambutan. Tengok yang kat sini. Kamu kena jaga sikit lah. Tengok. M kilogram buah rambutan yang harga dia P ringgit sekilogram. Lepas tu N kilo buah durian harga dia Q ringgit sekilogram. Lebih kurang yang tadi lah. Okay. Kalau sekilo P ringgit. M kilo MP ringgit lah. Ya, dia tulis ni. 1 kilo buah rambutan dulu kita kata. 1 kilo P ringgit. Kalau 2 kilo 2P. 3 kilo 3P. Sekarang M kilo. M kilogram. Jadi kamu akan dapat ringgit dia MP ya. Ya. Begitu juga dengan buah durian 1 kilo Q ringgit kan. Jadi kalau N kilo okey, NQ. Jadi soalan dia jumlah bayaran dia. Tengok. Yang tadi kita dapat untuk buah rambutan yang ni. Buah durian yang ni. Jadi jumlah dia. Jumlah bayaran lah. Okay. Sama dengan MP. Ni P tengok dia. Tambah NQ. Q. Ni P dia ingat macam Q tak. Boleh lah. Okay, next kita tengok yang ketiga lah. Sebelum sambung nanti pula yang bahagian kedua untuk yang keempat dan kelima. Okay, menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai, okay, ini nilai pun boleh ubah diberi dan buat berkaitan dengan situasi yang sesuai. Okay, yang ni dia nak macam ni lah contoh dia ni. Diberi kepada kamu mana atas sana. Okay, yang ni ungkapan algebra kan. Okay. Soalan dia nak tentukan nilai 2x per 3 tolak 3y tambah 1 apabila nilai x dia diberi ni. Tengok. Di sini kat sini. X sama dengan 6, y sama dengan negatif 2. Jadi tak susah sebenarnya. Okay. Kalau kita nak cari yang ni. Okay. Apa yang kamu buat adalah okay, tengok. 2. Tengok, tempat x ganti dengan nilai x. Kat sini dia bagi x apa? X 6 kan? Jadi 2 darab 6. 6. Okey, 6. Tutup bagi kurungan. Kurungan ni maksudnya darab kan? 2 darab 6 bahagi 3.
tolak, oh jauh sangat, tolak, negatif 3, oh bukan negatif, cikgu pasal salah, tolak, ini salah, jangan lagi, tuliskan salah, okay. Sudah tolak, negatif apa lagi, okay. Tolak, 3, okey, Y pula. Tengok, 3 darab Y kan, maksudnya Y ni negatif 2 ni kan. Y ni kan, jadi masukkan negatif 2 ni. Pen dia nak bagi. Negatif 2, untuk kurungan, tambah 1. Yang ni, then kamu selesaikan. 2 darab 6, 12 bahagi 3, 4 lah, okey. 4. Okey, jaga ni, negatif, tolak 3, tolak 3 darab negatif 2, negatif 6 kan. Jadi, tulis dulu lah tolak. Tolak negatif 6, tolak negatif 6 tambah 1. Ingat ni, okey, kalau tolak ni jadi apa? Oh, tolak 4 tambah 6 tambah 1. 10 tambah 1. Jawapan dia 11 lah. Okey. Okey, nah. Jadi ya sebenarnya yang ni yang dia nak beritahu kita kat atas tadi tu. Jadi kalau diberi ungkapan algebra dan diberi nilai pun boleh ubah, kamu boleh cari nilai dia lah. Jadi kita tengok contoh soalan lain lah. Okay. Okey, soalan ni dia beri okey, R sama 6. Okey, tengok ini. S sama 3, T sama negatif 6. Jadi soalan dia cari yang pertama ni 2R tambah S. Jadi apa yang kamu buat? 2R sama dengan 6 tambah S 3. Jadi sama dengan 2 kali 6, 12 tambah 3 dan 15. Okey. Okey, kamu cuba sama yang bawah tu, tengok jawapan kamu sama dengan cikgu tak? Okey, yang bawah ni 2 pula. Okey. Cikgu buat pelan-pelan lah. Kalau kamu boleh stop dulu play. Lepas tu nanti dah habis jawab baru run. Baru play balik dan tengok jawapan kamu sama tak? Okey, yang ni 3S. 3. Jaga S tu berapa? Tengok lelok. 3 kan. Tambah 4 darab T. T. Negatif 6 jaga. Okey. Negatif 6 tambah 2. Okey. Yang ni sama dengan 9. Positif negatif akan jadi negatif lah. 24 tambah 2. Okey. 9 tolak 24 tambah 2. Negatif 13 lah. Okey. Okey. Yang, kenapa A semua ni? Ini B, C, D lah. A, B, C. Patutnya yang ni B. Okay, yang ni C. Bawah ni body. Okey, C pula. C di bawah sikit. 5. Tengok yang ni ada kurungan kan. Maksudnya kita kena selesai yang dalam tu. R ni berapa? 6. Tolak negatif berapa? Negatif 6. Okey. Yang ni akan sama dengan sama. Okey. 5. 6 tolak 6 tambah 6 jadi 12 lah kan. Jaga sikit. Itu integer lah. Dan 5 darab 12, 60 lah. Okey, yang bawah ni. Ke D ni. NO sini. T negatif 6 per 2 tambah
7 darab S, S 3 tolak 2. Ini kita mudahkan lagi. Yang ini jadi negatif 3 tambah 21 tolak 2. Sama dengan apa? Macam 21 tolak 5. Okay. 16. Apa yang betul semua? Ada yang betul semua? Kalau betul, bagus. Next. Oh, ni terima kasih sebab kepada Slide Carnival atas perkongsian template yang menarik inilah yang cikgu guna ni. Dan setakat ini sajalah. Terima kasih. Kepada yang kali pertama ke channel Cikgu Saiful, tunjukkan sokongan dengan menekan butang subscribe lah. Jadi untuk pertemuan kali ini, bahagian pertama ni setakat itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.